Tapi kalau tiba-tiba awak jadi YB, terus tiba-tiba jadi orang kaya melampau-lampau, saya tak respect bang. Kau sebenarnya kaya sebab apa? Duit rakyat. Termasuk duit aku dengan hang. Jumpa ke akhirat, tu je lah boleh cakap. Kecuali dia tu masuk dalam politik, dia sudah kaya. Itu hebat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, lagi saya kasih Tuan Pengerusi Majlis, Nazir Ahli Jawatan Kuasa, para imam, para bilal, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kerana pada malam yang mulia ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Kita dapat sama-sama berkongsi dan saling ingat memperingati antara satu sama lain. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tambahan pula tuan-tuan perempuan, kita sekarang ini dalam proses pemilihan pemimpin. Bila sebut pemimpin ni tuan-tuan, dia tak boleh lari dah daripada Quran. Sebab Allah dah bagi tahu dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan pemimpin-pemimpin yang taat Allah dan Rasul dulu. Ni Allah bagi tahu ni. Jadi tanggungjawab kita ni sebagai orang yang ada ilmu sikit-sikit ni, kongsi kepada anak-anak kita. Tambahan pula di Malaysia, pemilihan itu dah bermula daripada umur 18 tahun ke atas. Anak saya di universiti beberapa kali bukan bincang dengan saya, dia bincang sama adik dia tingkatan 4. Adik dia pula ni geng TikTok. Dia dapat maklumat from TikTok, dia dapat maklumat from Instagram, dia tak dengar forum perdana. Budak muda. Jadi orang macam ni dia bincang, adik nak pangkah apa dik? Adik ni pula, akak kena gini. Semua tu saya tak mau sebut lah apa yang dia nak pangkah. Itu rahsia kami lah. Cuma saya tahulah macam mana budak-budak berfikir. Anak murid saya kat universiti, ada cara dia memikir. Jadi mereka bertanya kepada kita, Ustaz, nak macam mana nak pilih ni? Dia tak tanya nak pangkah siapa. Itu bagus budak-budak ni sebab rahsia memangkah ni. Dia kata, Ustaz, apa kriteria yang perlu kami tengok? Jumpa budak ni, tanya budak ni, tanya kat universiti. Budak-budak universiti bukan budak tak cerdik, tuan-tuan, budak-budak pandai-pandai. Tanya, Ustaz, macam mana ni Ustaz? Saya tak tahulah Ustaz, tolonglah bagi. Kita mau bagi 1, 2, 3. Kalau dah main 100 orang tanya tuan-tuan, tak larat saya ni mikir. Takkan kerja saya nak menjawab dia orang je. Nak tanya yang kat TV lagi, nak tanya yang tuan-tuan perempuan punya program lagi. Semalam saya buat satu poster. Poster tu 10 je saya buat. Kalau ikutkan banyak lagi. Tapi saya kompreskan jadi 10. Dah saya letak kat situ dalam Facebook, viral satu Malaysia. Bila viral tu, ada pula tanya, Ustaz, 10 yang Ustaz bagi ni terlalu sempurna. Memanglah brother, itu aku letak 10 ya. Kalau ikutkan ulama letak 30. Saya kompreskan jadi 10. Daripada 10 tu nak pilih macam mana? Korang tengoklah, kalau ada 10 kriteria macam kami dekat universiti, kita akan tick 1, 2, 3, 4. Daripada 10 ada 8 okey lah. Daripada 10 ada 7 okey lah. Daripada 10 ada 5 kena timbang tara. Dia dipanggil apa nama, muazanah. Kena tengok kedua-dua pihak. Kalau 100% ada, itu hebatlah. Korang tunggu apa lagi, pangkah dia tu.
Tapi bagaimanapun tuan-tuan, itu atas kita. Cuma garis panduan kita yang tetapkan, ulama yang tetapkan. Jadi oleh sebab itu, asas kepada memilih pemimpin ini Allah dah bagi tahu. Orangnya pertama sekali yang paling penting, taat Allah, taat Rasul. Itu pemimpin yang asas. Tak boleh lagi dah. Kalau katakan orang tu memang menentang Islam, memang tak boleh lawan. Memang tak boleh kacau dah. Tapi kalau kita tahu dia tu mengucap 2 kalimah syahadah, ada jiwa nak membangunkan Islam, ada jiwa nak membangunkan negara, ada jiwa nak membangunkan umat Islam ataupun rakyat Malaysia, maka itu adalah tanggungjawab kita memilih mereka. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, hari ini saya nak kongsi 4 asas utama. 10 tu tambahan, tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook, Instagram saya. Saya ni bukan orang politik. Jangan tuan-tuan tengok saya punya baju warna lain pula. Tak ada kaitan. Aku suka pakai baju warna-warni. Ikut dan saya nak sambar warna baju yang ada, pakai lah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, salah dalam pemilihan pemimpin, maka akan jadilah sebuah negara yang berlaku kepada Osmaniyah. Selepas 600 tahun, jatuh pada 1924. Pemerintahan Islam Osmaniyah lepas 600 tahun jatuh. Kejatuhan itu antara sebab seperti mana yang disebut oleh Abul Hasan An-Nadawi, apabila anak-anak muda salah memilih pemimpin. Apabila pemimpin yang ada tu pula adalah golongan Yahudi yang masuk dalam Turki pada zaman Sultan Murad, akhir-akhir zaman Sultan Murad. Mereka masuk bukan sebab mereka Yahudi, tak. Mereka masuk Islam sebab Sultan Murad tak benarkan orang Yahudi masuk Turki. Tak benarkan. Orang Yahudi tak boleh masuk sebab Allah laknat orang Yahudi. Dan Sultan Murad dia tahu bahawa Yahudi ni tak boleh main-main dengan dia orang ni. Dia orang ni punca perbalahan di zaman Nabi SAW. Zaman Ali bin Abi Talib, perbalahan antara Ali dengan Muawiyah. Walaupun kita tahu yang mendorong kepada perbalahan itu adalah Syiah, tapi tuan-tuan, siapa di sebalik Syiah adalah Yahudi. Maka oleh sebab itu kena hati-hati. Bila Yahudi dia tak boleh masuk dalam pemerintahan Osmaniyah ketika itu, hampir 30,000, hampir, macam-macam riwayat lah. Ni sejarah. Ada yang kata 30,000, ada yang kata 35,000 lebih, ada yang kata 40, begitulah. Yahudi seluruh negara masa tu mereka masuk Islam. Tengok. Masuk Islam ni ada 2 jenis. Pertama, dia masuk Islam betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai masalah. Dia ada satu lagi kumpulan, mereka ni masuk Islam tapi dalam hati mereka ada sifat-sifat nifaq. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik duduk di patak api neraka. Itu kena ingat. Yahudi dia masuk dalam Turki. Masa tu dia orang sedang menyebarkan untuk menjadikan the new Turkey. Tuan-tuan, masa tu bila mereka masuk Islam, zaman itu Sultan ketika itu telah membenarkan masuknya Yahudi-Yahudi ini bukan sebab dia Yahudi, tetapi sebab mereka orang Islam. Bila dia masuk dalam Turki masa tu tuan-tuan, zaman Osmaniyah, mereka mula menyemarak dan sebar dakwah dan mula masuk ke dalam semua sektor-sektor yang ada di Turki. Ni saya nak cerita ni. Bila dia masuk, mereka berjaya. Turki, Yahudi ni tuan-tuan, di mana-mana daripada zaman Nabi Musa sampailah hari ni, Yahudi berada di sepelusuk dunia. Ekonomi dia orang pegang. Dunia bang. Tu Amerika Syarikat, sebesar-besar Amerika Syarikat tu bukan orang Amerika kat situ. Dia ada Amerika beragama Yahudi. Mereka belajar Islam. Mereka belajar sejarah Islam, nak jatuhkan orang Islam. Ini dipanggil orientalis. Tuan-tuan, orientalis ni, dia orang ni ramai pensyarah-pensyarah kita di UST, UKM,
dan universiti yang lain, UKM, UKM, UPM dan banyak lagi lah. Mereka pergi belajar buat PhD. Siapa dia punya penyelia dia? Yahudi, American, Yahudi tapi agama dia. Tapi dia ni pakar apa? Pakar ekonomi Islam. Pakar apa? Pakar sejarah Islam, pakar falsafah Islam, pakar hadis. Dia kaji hadis, dia kaji Quran, dia kaji tafsir, dia kaji falsafah, the Holy Quran. Tuan-tuan, malu kita. Yahudi belajar Quran, kita tak belajar Quran. Dia tak Islam, tetapi dia belajar untuk create the problems, nak wujudkan masalah dalam negara-negara Islam. Oleh sebab itu, banyak benda yang dia orang tahu dan mereka jadikan peluru untuk jatuhkan negara-negara Islam. Begitulah berlaku di Turki. Apabila dia orang mula masuk dalam sistem pendidikan, dia masuk dalam sistem ekonomi, dia masuk dalam sistem agama, dia masuk dalam sistem kebudayaan, dan akhirnya mereka berjaya mewujudkan dakwah perkauman. Sehingga akhirnya dia kata, okey, kita semayang dalam bahasa Turki lah. Kenapa Quran dalam bahasa Arab? Because Nabi turun dalam bangsa Arab. Maka tu sebabnya Quran dalam bahasa Arab. Nah, sekarang ini kita turun, kita ini orang Turki, kita belajar dalam bahasa Turki, kita cakaplah dalam bahasa Turki, kita semayang baca Quran dalam bahasa Turki. Tengok cara dia. Akhirnya pada tahun 1924, ketika zaman Osmaniyah jatuh, masjid-masjid semayang dalam bahasa Turki, azan dalam bahasa Turki. Tuan-tuan, bila dah jatuh negara Islam itu, pemerintahan Islam itu, Turki dah jadi Turki moden. Bercium, tengok dalam siaran TV dia orang lucah, dia tu biasa. Nak jadi macam Europe, nak jadi macam US. Pelacuran tidak ada masalah, bebas dalam rancangan TV terbuka. Ya Rabbi, tuan-tuan, tengok dia punya mainan. Akhirnya tuan-tuan, memberi impak kepada pembangunan ummah. Akhirnya Turki itu, masyarakat berapa puluh tahun mereka sukar untuk memahami Al-Quran. Sebab apa? Dia panggil sekular, negara sekular, Kamal Atatürk. Itu panjang cerita lagi lah, tuan-tuan kena baca lah. Takkan saya nak bacakan tuan-tuan. Saya memang suka baca ni sebab saya suka macam mana jatuh negara Islam tu. Bermula daripada pemilihan pemimpin yang salah. Pemilihan pemimpin yang salah. Tuan-tuan pula jangan ingat, kita ni kalau nak memilih kena pilih ustaz jadi pemimpin. Ustaz bukan semua boleh jadi pemimpin. Dia jadi nazir masjid pun huru-hara kadang-kadang. Bukan maknanya jangan ingat bila belajar agama je boleh jadi pemimpin. Tak. Kriteria kena kemas. Saya ustaz. Kalau saya ustaz, mesti saya akan sokong tuan-tuan, kita kena pilih ustaz jadi esko, jadi menteri, betul tak? Bukan semua boleh, tak. Setiap orang ada kepakaran dia. Setiap orang ada kepakaran dia. Tiba-tiba ustaz nak jadi bahagian pelancongan, macam mana tu? Dekat universiti kita ada pelancongan, kita akan belajar pelancongan. Jadi maknanya dia kena ikut kepakaran. Dan oleh sebab itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tidak tak nak jadi macam zaman Osmaniyah. Jatuh Osmaniyah, jatuh pula Andalus beberapa tahun selepas itu. Kalau tak salah saya 1929 jatuh Andalus, lepas 4 tahun ke 5 tahun. Pada 1940 Israel membina negara haram di Palestin. Sampai hari ini negara Islam, negara Palestin tidak dapat dimerdekakan. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, kita kena tengok apa kriteria pemimpin yang perlu kita pilih. Kita kena tengok kat situ. Sebab kadang-kadang bila saya tengok dalam Facebook, cara kita bercakap pun, saya tengok, Allah sayangnya, kenapalah budak ni dia tak mengkaji dulu, dia tak baca sebelum nak bercakap. Kenapalah dia bagikan fakta tu agak longgar. Risau juga kita budak-budak muda ni. Itu sebabnya apa-apa pun kita kena study. Tuan-tuan,
Nak membina sebuah negara itu, nak memilih pemimpin itu 4 kriteria utama tuan-tuan kena ambil. Selain 10 yang saya sebut dalam Facebook dan Instagram tu. Pertama sekali, kita kena memilih sifat. Nak membina negara ada 4 sifat yang disebut oleh ulama-ulama. Pertama, adalatul umara. Ni di mana-mana pun. Dulu Prof Dr. Osman Al-Muhammadi pun sebut benda yang sama, 4 benda ni. Sebuah negara itu tidak akan terbentuk, takkan jadi hebat kalau tak ada 4 benda ni. Pertama, adalatul umara, kena ada ulama, ada pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin adil ni macam mana tuan-tuan? Pemimpin yang mempunyai ilmu dalam bidang-bidang mereka. Itu satu, adil. Dia kena ada. Kalau tak ada ilmu tuan-tuan, dia akan buat benda tanpa ilmu. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Beza antara orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Suami dekat rumah yang jadi pemimpin dalam rumah tangga, ada ilmu dengan tak ada ilmu, kita tahu. Tanya hakim-hakim. Bila berlaku kes perceraian, tanya, kenapa awak tak cerai isteri kamu? Oh, saya dah tak boleh dengan isteri saya. Kenapa? Sebab punggung dia berkerutu. Tengok cara jawab. Ni masuk surat khabar ni, masuk parlimen. Suami cakap pada hakim, sebab apa? Sebab apa nak cerai isteri ni? Sebab punggung berkerutuk. Sampai hakim tu kata, geramnya aku sampai tak suruh dia buka seluar, nak tengok punggung dia macam mana pula. Ni cara pemimpin dalam rumah tangga. Itu pun out dah. Nak urus isteri pun tak boleh. Mata rosak. Ilmu tak ada. Ilmu mentadbir keluarga, ilmu cerai berai, ilmu kahwin, ilmu guna talak, semua tu dia kena ada ilmu. Dia beza. Itu sebabnya ilmu sangat penting. Sebab sangat penting bila tuan-tuan tengok pemimpin itu seorang yang berilmu. Sebab Nabi SAW ditekankan masa ayat pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Tengok Allah bagi tahu lah. Maknanya nak wujudkan sifat orang yang suka kepada ilmu. Orang yang suka kepada pembacaan. Penting. Adalatul umara. Seorang pemimpin yang adil. Nombor 2, pemimpin tu juga adil ni. Bukan saja ilmu. Yang kedua, dia tahu macam mana nak mentadbir negara ni. Pentadbiran dengan ilmu berbeza. Beza. Saya, bidang saya fatwa, fiqh fatwa dalam produk-produk semasa. Vaksin, itu saya terlibat tu. Vaksin, makanan halal, makanan haram. Saya panel halal Malaysia, duk perjuangkan biar semua produk kat Malaysia ni minta si halal. Tu bidang saya. Bila jadi pentadbir dekat UUC, saya timbalan dekan sekarang ni, timbalan dekan jaringan dan kemasyarakatan. Saya kena buat jaringan, kena cari duit untuk fakulti. Bidang saya fatwa. Kerja saya kat UUC mengajar dan membuat penyelidikan. Tapi saya punya KPI untuk fakulti setiap tahun 4.7 juta saya kena buat masuk. Tak ada kaitan dengan bidang fatwa. Tapi saya kena fikir, macam mana aku nak dapatkan duit tu? Tahun lepas, Alhamdulillah, target 4.6, tahun lepas dapat 10.1 juta. Macam mana? Adalah strategi. Dia tak boleh kerja seorang. Dia kena ada tim. Macam mana nak bagikan keyakinan kepada orang untuk bagi duit untuk penyelidikan dekat universiti. Jadi maka kita kena groom, kena pastikan pensyarah-pensyarah ini dia boleh ke depan. Bila sebut tentang isu masalah-masalah negara, kerajaan ada bajet. Kan? Kerajaan ada bajet, Majlis Agama ada bajet. Okey, isu contoh, kalau macam kami di Fakulti Pendidikan Islam, kami ada masalah contoh kehadiran orang bukan Islam dalam kelab-kelab malam yang ada dekat negara. Nak tutup tak mau tutup ni macam mana? Undang-undang kata tak boleh tutup. Islam nak kena memang haram benda tu. Tapi sekarang ni orang kata kami buka tu untuk orang non-Muslim. Sekarang ni kena ada kajian berapa ramai orang Islam yang masuk kelab-kelab malam dekat seluruh
Kuala Lumpur ni. Nah, Kuala Lumpur dan Lembah Kelang lah kita panggil. Lembah Kelang ni, Kuala Lumpur, Selangor termasuklah. So kena ada kajian. Dia tak boleh cakap, oh sekarang ini kita punya kelab malam yang ada dekat negara kita ini semua orang bukan Islam. Mana bukti dia? Mana data awak dapat? Maka kena ada data. Nak dapatkan data itu kena ada penyelidikan. Maka kita minta dengan kerajaan, kerajaan bagi dana sebanyak berapa ratus ribu, 100 ribu, 200 ribu untuk kajian itu dibuat. Maka dibuatlah kajian dekat Lembah Kelang, seluruh Lembah Kelang ni ada berapa kelab malam, dan semua kelab malam tu berapa persen orang Islam yang masuk. Itu sekarang ni data tu kita tak tahu. Duit tu yang kita nak cari. Itu orang panggil pentadbiran. Mana kita kena fikir macam mana nak tarik. Macam duduk di masjid, ustaz duduk di masjid, tuan-tuan duduk dekat masjid jadi AJK. Tuan-tuan kena fikir macam mana kita nak pastikan masjid ni ramai. Itu pentadbiran. Tak ada dalam kitab. Betul tak? Macam mana kita nak manage duit? Duit ada, semalam saya dekat masjid Kelang, dalam akaun ada 2 juta. Tapi orang ramai tuan-tuan. Macam mana dia buat? Orang muda dia buat 2 juta. Duit dia guna, orang bagi dia guna. Tapi dia pandai. Ada duit yang dia laburkan, maksud fixed deposit. Duit tu masuk, dia tak akan habis duit tu duit orang. Duit tu akan dapat income kepada masjid, satu. Nombor 2, ada portion duit yang digunakan untuk anak-anak muda. 2, dia pecah-pecahkan. Itu pentadbiran. Dia punya nazir bukannya ustaz, seorang ahli perniagaan. Dia punya bendahari ahli perniagaan. Jadi maknanya bukan seorang yang dia ni kita kata nak lantik mesti dia seorang ustaz. Tak boleh. Jangan tengok kat situ je. Pentadbiran ni pelik, dia unik. Dia mesti ada maharah. Jadi jangan ingat kita bila nak melantik, oh kita kena letak Dr. Izhar sebab dia ustaz dah. Boleh. Siapa saja yang tuan-tuan rasa hebat dalam pentadbiran. Itu penting. Itu sebab dipanggil adalatul umara. Dia mesti adil dengan ilmu, adil pula dengan pelaksanaan dia. Dia ilmu ada dan dia boleh apply ilmu tu dalam pentadbiran. Itu hebat. Itu yang kita nak. Ada setengah dia ilmu ada tapi nak apply tak boleh. Contoh ginilah tuan-tuan, ramai orang tanya, ustaz, kenapa ya tak ramai profesor-profesor duduk dekat dalam TV? Yang jadi terkenal, dia ni profesor, tak ramai. Adalah 2, 3, 4 orang. Saya salah seorang. Padahal profesor seluruh negara ramai, betul tak? Sebab mereka ada ilmu, fakta, tapi nak menyampai, dia panggil teknik menyampai, tak boleh. Dia kata tak boleh Syekh. Ada seorang profesor, hebat tuan-tuan. Dia punya ilmu tinggi. Tapi bila saya bagi nama dia kat TV telefon, oh Syekh aku tak boleh. Dia penerbit telefon saya dah getar dah, dia kata. Penerbit telefon getar kuku lutut dah, kata. Apatah lagi depan TV, terus tak boleh cakap, dia kata. Saya kata, terimalah Prof, ilmu banyak tu. Okeylah, dia pergi. Pergi tuan-tuan, dia bawa siarannya 5 minit. Dia bawa nota 47 muka surat. Masa bila nak baca? 5 minit. Nak tanya tentang apa nama isu ni lah, isu negara kan. Tak boleh bang, jadi orang tak faham apa dia cakap. Nampak tak? Dia ada ilmu tapi nak nyampai tak sampai. Ada pula, ni lain pula, tak ada ilmu tapi bak goreng nombor 1. Ini tak nak Aduh, sampai bab hukum hakam pun kau goreng habis Dia baru ni kan viral. Suami yang hantar isteri pergi pergi hospital, disambut oleh doktor lelaki, dayus. Weh, dayus kau bagi dia. Bang, dayus ni tinggi bang martabat dia bang. Nak kata orang dayus ni macam kita nak kata orang tu macam mana beratlah macam zina dah Sebab martabat dayus ni 3. Martabat dayus ni dia termasuk daripada 3 golongan yang takkan masuk syurga. Antaranya dayus, perempuan yang kaki zina. Bang, martabat sama kot. Bang, jangan. Nak bagi dayus ni kau kena tengok step 1, step 2, step 3, step 4 dulu. Betul tak? Ni terus bagi dayus. Goreng. Mana boleh goreng buat hukum bang?
Tak boleh. Lepas tu mari pula seorang lagi, salam dengan artis. Kurang apa benda dah dia kata. Kalau ikut wartawan tu kurang roh apa benda. Apa ni, roh jadi lemah. Kok mana pula? Nabi salam dengan penyembah berhala. Berhala dekat Makkahul Mukarramah. Sahabat nampak sebelum dia masuk Islam, dia tengah semayang. Sembayang dia tu sembah berhala. Tengah sembah berhala, nampak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi dan jumpa bersalaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi tentang Islam. Akhirnya orang ini masuk Islam. Tak. Salam dengan penyembah berhala bang, bukan dengan artis. Nampak? Artis kita ni Islam. Muslimah, Muslim. Cuma tanggungjawab kita, nampak dia tak semayang, ajak pergi semayang. Tu tanggungjawab kita, tu dakwah. Nampak? Tengok, dia tak boleh. Ilmu tak ada, tapi kau nak goreng, tu tak boleh. Dia kena ada ilmu dan boleh mengaplikasikan ilmu itu dalam pentadbiran. Itu dipanggil adalatul umara. Panjang cerita ni. Saya kongsi biar semua dapat maklumat, tu je. Tak angka pula video banyak macam ni. Habis viral kan. Tak apalah, ilmu kan. Nombor 3, tuan-tuan, dengan adalatul umara, pemimpin yang adil itu mestilah seorang yang dikenali bukan kaki rasuah. Rasuah ni minta maaf bang, saya pun tak setuju. Saya bab rasuah ni minta maaf. Kawan-kawan, tapi kalau rasuah kita tegur, dia tak dengar, tak boleh dia pemimpin. Tapi nak sahkan tak rasuah ni, kena tunggu mahkamah. Selagi tidak dihukum sebagai perasuah, selagi itu dia tidak bersalah. Al-aslu adamu. Asalnya dia tidak ada. Kita mendakwa dia rasuah. Jadi nak tahu dia rasuah tak rasuah, tunggu masuk mahkamah. Bila masuk mahkamah, jangan cakap lagi. Sehinggalah dibuktikan oleh mahkamah, disahkan oleh mahkamah, dia bersalah. Baru kita boleh kata dia rasuah. Nampak tak? Tak boleh nak kata orang tu berzina sehingga awak datangkan 4 orang saksi. Tak boleh. Ada 4 orang saksi pun masuk mahkamah dulu. Mahkamah akan tengok pula saksi-saksi ni. Oi, banyak cerita bang nak sampai tu. Sebab itu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih teruk daripada pembunuhan. Tuan-tuan jangan main-main. Sekarang kita duk kata ke orang, ini kaki zina, ini kaki liwat, ini kaki. Jangan bang, jangan. Ini kaki rasuah. Jangan keluar kok mulut tu kecuali hakim yang keluarkan. Sebab saya takut tidak. Banyak dah kat mahkamah kan yang disabitkan rasuah. Sah, okey. Sah dia rasuah. Dia taubat, dia antara dia dengan Tuhan. Tapi boleh tak nak ambil balik? Dia dah pernah disahkan rasuah, dijatuhkan hukuman rasuah, dah dipenjara, habis penjara nak jadi pemimpin balik. No way. Sebab telah terbukti dia melakukan kefasikan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nampak? So ramai lagi kan? Takkan tak ada pemimpin lagi kot? Takkan dia lagi recycle nama tu? Nah, kalau kertas boleh lah recycle, dapat faedah sikit. Nah, kotak boleh recycle, tapi manusia tak boleh. Sebab Nabi SAW, kepimpinan Nabi tak ada cacat cela. Nabi ajar pada Abu Bakar tak ada cacat cela. Walaupun dia bukan maksum. Dia tak ada salah-salah yang besar. Salah kecil tu ada. Manusia kan? Saya ada salah kecil. Tapi kena ingat, bukan perasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Sebelum dilantik jadi pemimpin, dia miskin, orang biasa. Tapi bila jadi pemimpin, tiba-tiba datang pakai McLaren harga 1.6 juta. Saya minta maaf, saya tak respect langsung. Ada orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, ini kita punya YB kita, hebat Ustaz, kaya Ustaz. Dia datang, kadang-kadang dia balik dengan helikopter je. Saya senyum je. Saya kata, saya respect Ustaz atau Haji naik helikopter hasil titik peluh, itu saya respect. Saya respect apa nama kawan saya
Datuk Azwan. Dia ni businessman. Dia baru beli kereta Range Rover harga 1.2 juta. 1.2 juta. Saya tahu dia bukan orang politik. Dia bukan pemimpin kerajaan. Dia bukannya pemimpin masyarakat. Dia ni businessman. Projek dekat Dubai, projek dekat India, projek dekat Pakistan, projek dekat Bangladesh, projek dekat seluruh dunia dia ada. So, itu saya respect. Daripada seorang yang miskin menjadi seorang jutawan. Daripada penerima zakat, sekarang ini pembayar zakat lebih 1 juta setahun. So, itu saya respect. Tapi kalau tiba-tiba awak jadi YB, terus tiba-tiba jadi orang kaya melampau-lampau, saya tak respect bang. Kau sebenarnya kaya sebab apa? Duit rakyat. Termasuk duit aku dengar. Jumpa ke akhirat, tu je lah boleh cakap. Kecuali dia tu masuk dalam politik, dia sudah kaya. Itu hebat. So, sebab Abu Bakar As-Siddiq, dia masuk dalam apa? Dalam pentadbiran, dia adalah seorang jutawan yang dikenali. Dia dah jutawan dah. Umar bin Khattab masa dilantik jadi khalifah, dia ada kuda lebih mahal, paling mahal di dalam kalangan Quraisy. Kuda dia. Jadi maknanya dia orang kaya. Tapi peliknya bila jadi pemimpin, tawaduk. Ni tak. Bila kita asal susah jadi pemimpin, salam tak tengok muka bang. Salam tak tengok muka. Salam tengok. Kau siapa? Tengok muka pun macam lah, hai. Macam kita nak minta duit dia. Tak ada bang. Kena ingat, itu adalatul umara, pemimpin. Itu cerita panjang lah. Sebenarnya benda ni penting untuk kita tahu agar kita faham. Pertama ilmu, yang kedua pandai mengaplikasikan ilmu itu kepada kepimpinan. Nombor 3, bukan kaki rasuah, penerima rasuah, tanda-tanda rasuah tu dah ada daripada kecil. Nombor 4, hubungan antara negara. Itu penting. Maksudnya dia ni ada karisma. Nabi ada karisma, tuan-tuan. Cuba Nabi sampai disifatkan iza masya asra, bila dia berjalan laju dia tegak tuk jalan. Wa iza darab wa iza darab auja, bila dia pukul sakit bang. Nabi pukul sakit. Nabi. Wa idza khataba usbih, bila dia bercakap orang dengar. Ini hebat. So pemimpin dia mesti pandai juga berpidato. Dia tak boleh, memang itu ciri-ciri tu. Dan dia bukan pidato untuk dalam negara, luar negara pun dia mesti pandai. Bila jadi pemimpin, dia boleh mengurus negara. Sebab Nabi SAW berurusan dengan Rum, berurusan dengan Parsi, berurusan dengan Syam, berurusan dengan negara-negara jiran daripada Afrika juga yang datang bertemu dengan Nabi SAW untuk perdagangan. Itu hebat Nabi SAW. Dan Nabi SAW, dia ada pengalaman yang banyak lah. Dia pernah berniaga. Dia tahu. Tapi bila zaman Nabi jadi pemimpin, Nabi tak berniaga dah. Nabi serahkan isu-isu perniagaan ini kepada pakar-pakar dia. Antaranya Abdul Rahman bin Auf. Dia ada mentor kepada sahabat-sahabat Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Dia berserahkan kepada Osman bin Affan. Umar bin Khattab ada bisnes, tapi dia lebih kepada ketenteraan. Sehinggalah Khalid bin Walid masuk. Ini sejarah, tuan-tuan. Itu sebab pemimpin dia kena ada hubungan luar yang baik. Bila jadi pemimpin, dia mesti kena berconnection. Allah, saya yang cak ayam ni tuan-tuan, duduk kat universiti pun jadi menandakan berurusan dengan semua hak yang kaitan dengan luar negara. Luar negara nak datang Fakulti Pendidikan Islam UKM akan email sampai kat saya. Saya lah kena buat. Nak bagi kat siapa ni? Okey, delegasi daripada Turki nak datang.
siapa saya nak jadikan PIC sekarang? Tanggungjawab saya tu, cari pensyarah yang boleh buat hubungan dengan baik. Adalah. Oh, bila datang tu perbincangan akan berlaku. Dekan akan turun, TNC dan TNC akan turun, akan tengok apa nak buat ni antara dua negara, antara dua universiti. Oh, jadi maknanya pemimpin yang Nabi SAW ajar mesti kena ada hubungan dengan antarabangsa. Itu sebabnya kalau tuan-tuan masuk dekat Raudah, dia ada satu tiang, dia panggil tiang tiang perwakilan dia panggil. Tuan-tuan tengok ya, dalam Raudah, tiang Raudah, di tepi tiang Ali. Tiang tu, tiang tempat Nabi duduk, semua perwakilan datang akan duduk di situ. Tapi dia belah orang perempuan sebelah sana. Tuan-tuan, nak bagi tahu itu baru yang pertama, adalatul umara. Yang kedua, pemimpin yang kita nak pilih ini juga, dia akan melahirkan siapa? Dia akan melahirkan amanatul ulama. Dia akan melahirkan ulama-ulama yang amanah. Macam mana tu ulama yang amanah? Tuan-tuan, jangan ke mana-mana. Pastikan bersama saya selepas ni. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, yang kedua, pemimpin yang kita nak lantik, Islam dah tetapkan, ulama-ulama dah bersepakat, mesti pemimpin itu orangnya akan memastikan ulama-ulama yang bercakap benar ini ada. Dia panggil amanatul ulama. Dia memastikan ulama yang tegur ni ada, bukan dipenjarakan. Arab Saudi, Imam Masjid Haram tegur tentang konsert, dipenjarakan 10 tahun. Imam Masjid Haram, tuan-tuan. Masjid ni aku tak tahu apa jadi. Alhamdulillah, dia pemimpin yang hebat, dia akan biarkan ulama itu bersuara. Ulama ni pula, tuan-tuan jangan ingat ulama ni ustaz je, pakar dalam ekonomi, biar dia bercakap dan menegur. Jadi menteri kewangan dia tak boleh nak marah.
Faham tak? Menteri Kewangan dia tak boleh marah. Ditegur, katakan kita kena buat macam ni, buat macam ni. Ini hasil kajian dekat universiti. Dengarlah. Ambil pandangan dia, ambil pandangan pakar-pakar ekonomi seluruh negara ni. Jadikan satu model. Kita bantu negara, kita bantu rakyat. Sekarang ni kita risau, ekonomi teruk tuan-tuan. Kalau ikutkan pakar ni, akhir tahun silap bulan RM5 $100. $500 $100. Aduh, sakit nada. Barang-barang mungkin naik lagi. Bila dolar naik, barang naik. Betul tak? Ni kita nak beli kasut, nak beli kapet, semua akan naik sebab dolar naik. Risau tuan-tuan. Kalau pemimpin dia tak pandai macam mana nak uruskan ekonomi itu tanpa bantuan pakar-pakar, ulama-ulama dalam ekonomi, rabak kita. Tambah pula kadang-kadang pemimpin tu dia bidang dia sastra. Tiba-tiba dia lantik jadi Menteri Kewangan. Tak mustahil, betul tak? Bidang dia undang-undang, tiba-tiba dia lantik jadi Menteri Kewangan. Tak mustahil sebab dia tidak ada satu dasar nak jadi Menteri Kewangan kena bidang kewangan, tak. Tapi tanggungjawab dia kena ada pakar-pakar. Dia menghormati ulama. Ulama tu maksudnya profesor dalam bidang ekonomi, profesor dalam bidang accountant, yang berkaitan dengan akaun. Maknanya dia akan tengok macam mana ni. Profesor dalam bidang pelaburan dalam dan luar negara, semua dia kena tahu tu. Tuan-tuan, tu sebabnya ulama penting. Dia panggil amanatul ulama. Jadi ulama pakar-pakar ni akan cakap. Pakar undang-undang dia akan cakap, ni macam mana ni negara kita ni, nak buat macam mana ni. Ada orang nak tukar jantina ni, mudah-mudah tukar jantina ni macam mana, boleh tak kita nak bagi? Pakar dekat tak boleh. Kalau macam ni susah kita. Jadi jangan pula pandai-pandai kita nak tukar. Kesian kita ada ahli wakil-wakil rakyat kita dah lari ke beberapa negara ni, ya, pergi ke Australia, tak boleh tak mau nak tukar jantina, tak boleh gitu bang. Sebab dia kita tukar undang-undang, tak boleh. Ni macam mana kita nak hadapi? Semua tu kena tengok pakar dia, pakar undang-undang. Hak agama sama juga, mufti-mufti. Jadi pemimpin tu dia tak malu nak pergi jumpa mufti-mufti minta pandangan hukum. Itu penting. Tu sebab tak hukum. Tu sebab mufti di bawah raja. Bila bawah raja, dia tak boleh nak, dia tak payah ikut siapa-siapa pun, betul tak? Siapa naik itulah dia punya, dia kena ikut kita. Maksudnya dia kena ikut mufti. Mufti kata tak boleh, tak boleh. Ini mufti dia tak mau rujuk, tak rujuk mufti. Kadang-kadang mufti tak tahu apa, tak boleh gitu. Kalau orang macam tu awal-awal, tak payah, jangan pilih dia jadi pemimpin kita. Tapi dia bila dia menghormati ulama tu, percayalah tuan-tuan, ulama ni luas. Jangan tuan-tuan ingat ulama ni mesti dia ni pakar hadis, pakar tafsir. Tak. Ulama ni luas. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nabi SAW bukannya pakar akidah je, bukannya pakar syariah je. Nabi SAW diajar dan dibawa oleh Jibril, dijaga oleh Jibril. Dalam semua benda Nabi SAW tahu. Dalam bisnes Nabi belajar dengan Abu Talib, dengan Abdul Muttalib. Pentadbiran Nabi bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa yang bantu dalam pentadbiran selain Jibril bagi arahan, menerusi wahyu Allah Al-Quran, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tengok. Jadi itu Nabi sempurna. Kita yang tak sempurna, maka kita perlukan ulama. Ulama-ulama inilah yang kita kena hormati. Jadi dia mesti pemimpin yang hebat, dia akan melahirkan ulama-ulama yang berani cakap benar. Dia tak boleh dah kata ulama ni, dia ni tak sokong kita ni, jadi tak boleh panggil dia ceramah kat masjid kita. Mana boleh gitu bang. Ulama ni dia cakap dia bidang dia. Saya bidang saya cakap lah, sebab master saya politik Islam 4 mazhab. PhD saya fatwa tentang produk. Dia lebih kecil. Jadi saya cakap bidang saya tak cakap bidang akidah, sebab bukan bidang saya. Saya tak cakap bidang Quran, sebab bukan bidang saya. Saya tak cakap bidang tafsir, bukan bidang saya. Nak tafsir, cari Profesor Datuk
Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Itu pakar tu bidang tafsir Al-Quran. Dunia rujuk dia juga. Jadi takkan kita nak cakap semua bidang, betul tak? Jadi nombor 2 tu penting. Kita kena pakar. Macam kita tadbir masjid lah, betul tak? Okey, kita nak buat satu program. Kita tak biasa. Kita tanya orang yang biasa, betul tak? Nak pilih buat masak ni, makan-makan ni apa mah? Apa ni? Bukan counting. Catering. Nak pilih catering ni pun kita bukan bidang. Macam saya tak tahu langsung buat catering ni. Bila kat pejabat nak pilih, saya akan tanya pakar-pakar dia. Siapa lagi? Perempuan lah. Kan? Ni siapa yang bagus ni? Makanan yang sedap macam mana? Yang siapa yang harga berpatutan ikut rate kerajaan? Yang mudah urusan, tak banyak. Dia pula suka sedekah. Bagi kita minta untuk 10 orang, dia lebihkan 5. Maknanya ada yang macam tu. Okey lah. Ni tak. Kita kena tanya pakar. Dalam bab tu pun kita rujuk kepada pakar. Nampak? Nombor 3, tuan-tuan puan, Sakha al-aghniya. Pemimpin nak pilih ni, dia tahu macam mana nak lahirkan lagi orang-orang kaya yang pemurah. Tu pemimpin. Dia bukan pemimpin, dia bukan kerja dia ajak orang datang masjid je. Tak. Pemimpin ni selain datang masjid, hidupkan masjid, dia kena fikir macam mana nak bagi orang Islam kita kaya. Itu tanggungjawab dia. Nabi dia mengkayakan para sahabat di Madinah Al-Munawwarah. Abdul Rahman bin Auf tak ada duit masa pergi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi dengan pentadbiran Nabi haramkan riba, haramkan judi. Tapi akhirnya Abdul Rahman bin Auf jadi jutawan balik walaupun duit dia kena beku dekat Mekah. Dia berjaya kayakan sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah yang dulunya hanya makan gaji. Tengok. Ni sejarah Nabi dekat Madinah. Tuan-tuan. Itu sebabnya kita kena fikir macam mana nak kayakan sahabat, nak kayakan anak-anak muda ni. Ni budak-budak muda kat belakang kan. Tak tahu ni masa depan dia kerja apa tak tahu. Saya pensyarah tuan-tuan, setiap tahun keluar pelajar 500 orang. Sakit kepala macam mana nak pastikan 500 orang ni dapat kerja. Tu kerja saya. Ada yang nak bagi gaji 500. Saya kata apa benda ni bang, kau ni 500 gaji apa? Budak nak makan apa 500? Apa bezanya keluar daripada pengajian Islam dengan keluar daripada kejuruteraan? Yang keluar kejuruteraan boleh dapat gaji 1,900. Takkan anak murid saya daripada Fakulti Pendidikan Islam keluar BA yang sama-sama pointer 3.8, dia dapat 500, yang tu dapat 1,900. Apa cerita bang? Nampak tak? Dia downgrade kan kita ni pengajian Islam. Tu saya tak boleh terima. Kena naikkan lah. Jadi imam kan, duit masjid banyak, bagilah betul-betul gaji. Ini 300 tak habis-habis. Lepas tu nak suruh imam cakap baca sedap. Baca sedap apa 300? Dah. Tu contoh masjid ada tu, Masjid Datuk Seri Putra. Masjid contoh kebangsaan. Negeri Selangor pun dia, kebangsaan pun dia. Ustaz Dr. Farid Ravi, ahli Majlis Agama Islam Selangor, ahli Majlis Agama Islam Wilayah, ahli Majlis Agama Islam Pahang. Tuan-tuan, dia pegang masjid tuan-tuan, duit masuk mencurah-curah. Sebab apa? Sebab imam dia bagi ni, terbaik imam bang, imam terbaik. Suara sedap, gaji, boleh tahan. Atas 2,000 lah bos. Tu imam baca, Allah, mendayu. Jarang jumpa imam tak panskat. Imam ada je datang. Sebab apa? Gaji dibayar lengkap. Tak cukup dengan gaji, rumah ada. Rumah ada bang, disiapkan, dia buat rumah. Naik. Sebab apa? Bila orang tengok imam sedap, gaji. Tu maknanya bukan senang. Nak kayakan anak bangsa kita. Kita bila imam tu duit ada, dia akan keluar zakat, betul tak? Dia akan bayar LHDN. LHDN untuk negara, zakat untuk agama, untuk orang fakir miskin. Cuma bagus kat Malaysia ni, bila bayar zakat, potong LHDN. Boleh potong LHDN 100%. Nak bagi tahu tuan-tuan, sian budak-budak muda ni.
Saya bukan apa, sebab saya cakap saya tolong kan. Saya buat, saya bukan cakap kosong. Saya buat, tengok budak-budak muda tak ada duit. Buat, tolong dia orang guna nama saya buat minyak wangi. Alhamdulillah, daripada tak ada duit, jadi daripada kosong, untung tahun 2020 masa PKP 1.25 juta. Siapa yang tu? Budak-budak ni lah. Saya apa dapat? Tu je lah dia guna nama saya. Tu tolong budak dekat Bangi sampai hari ni. Mula-mula dia buka ni 8 tahun dulu dia buka kedai berjahit. Ni baju ni dia jahit ni. Aku bayar ni. Ingat free ke? Dah lah guna muka saya. Dia letak je dekat kedai dia tu, ramai orang beli. Jual baju Melayu laku, gambar saya pakai baju Melayu. Saya buat, saya bayar tau. Patut free lah kan? Tak ada, bayar. Buat suit, baju pejabat, suit, bayar RM1,200. Cuma ada kurang sikit lah. Saya dapatlah RM1,000. Orang lain buat RM1,200. Suit satu atas bawah. Kalau tuan-tuan nak dapat harga saya, jadi ustaz lah. RM1,200 dapat potongan RM200 je. Kalau buat seluar ni, seluar buat dengan dia ni, harga RM300 seluar. Saya buat dapatlah RM200. Jangan kau minta pula harga tu tak dapat. Ni harga Ustaz Izhar. Dah muka ada kat situ kan. Boleh lah. Tapi tak 1 sen saya tak ambil duit dia. Saya bagi tahu, saya declare kat HDN, memang saya tak ambil 1 sen pun duit tu. Saya tolong budak-budak jual kek apa semua. Saya tak ambil 1 sen pun daripada Facebook. Tak, 1 sen tak ambil. Saya nak ambil, saya boleh ambil lah bang. Boleh ambil. Artis-artis ambil paling murah. Letak kek je RM1,500. Kalau hari tu ada 7 kek, berapa dah? RM1,500 kali 7. Tak ada. Aku tolong orang Islam. Kenapa? Bagi orang Islam tu kaya. Tapi orang Islam ni ginilah, budak-budak Melayu ni, tak bersungguh. Nak suruh kita promo kek dia. Kek dia tu lempar dekat anjing, meninggal anjing. Keras. Bang, kau belajarlah buat kek betul-betul. Sebab saya nak promo ni. Dekat Facebook ada 1 juta orang ikut saya. Dekat Instagram ada berapa ratus ribu, 600, 700 ribu. Jadi buatlah betul-betul. Belajar dengan kakak-kakak, belajar dengan chef macam mana nak buat kek. Nak buat kek apa tu yang atas black velvet. Yang tu, yang warna merah tu, merah putih tu ni. Red velvet. Iyalah tu. Hari tu ada seorang dia minta saya tu. Saya try dulu. Allahu Akbar. Makan macam-macam keropok. Aku kata, minta maaf lah, tak boleh nak promo macam ni. Tu saya kata, kalau balik anjing pun nangis lah. Masuk ICU anjing tu. Nak suruh promo karipap. Oksigen. Karipap oksigen agak-agak macam mana? Tak ada isi suku. Kalau separuh tu boleh tahan lagi. Suku. Ini tak boleh jadi pemimpin suku ni. Ni mah. Tapi masa saya pergi ke kampung Jawa pun ni, ada karipap. Karipap tu pelik lah pula. Saya makan, saya promo masa tu juga. Karipap tu dalam tu ada berbola daging. Gigit 3-4 biji berbola daging. Saya kata ni apa benda ni? Karipap ke apa benda ni? Dia kata ni ustaz, ini nama dia karipap berbola daging. Bosok tu. Ini bau betul. Saya promo, laku kering orang tua tu. Dia kata, ustaz tak sempat tangan ustaz. Orang beli macam ni. Aku 1 sen pun dia tak bagi. Tapi puas hati. Sebab apa? Orang Melayu Islam kita berjaya. Tu, nak bagi orang Islam kita kaya, kena macam tu lah. Pemimpin dia kena fikir macam tu. Macam mana kau nak jadikan pemimpin boleh mengkayakan anak muda? Saya fikir anak muda tu lah. Sekarang ni budak-budak muda nak beli rumah lah. Gaul kepala tuan-tuan. Kat rumah saya tu, lagi sikit nak sampai nilai tau. Lagi sikit nak sampai nilai. Kawasan rumah saya 03. Masuk berapa langkah lagi 06. Kondo harga RM500,000. Bang, budak ni yang tidur ni tak tahu apa jadi masa depan ni.
Saya doa dia ada rezeki budak ni satu hari ni. Saya pemimpin dia fikir macam mana nak bagi harga rumah jatuh rendah. Naik harga tak turun-turun. Yang turun hujan. Betul tak? Pemimpin dia kena fikir macam tu, dia kena fikir jauh. Ni telur tak ada ni. Tadi orang beritahu telur tak ada. Telur mahal. Jangan jawab pada rakyat. Bila pemimpin dia kena pandai jawab. Tuan, macam mana ni? Telur tak ada, telur mahal sekarang ni. Tuan-tuan, telur memang tak ada. Seluruh dunia telur tak ada sekarang. Ayam mogok. Jadi kurangkan makan telur. Bang, kau jawab macam tu, marah orang bang. Pemimpin dia kena pandai, dia kena berlapik. InsyaAllah saya akan usahakan. Tunggu sekejap, bagi sikit masa, saya akan buat. Ya, saya akan cari. Itu pemimpin, bukan seru macam saya tak. Macam nak bagi tahu jawab macam tu, senang dah hati kita. Ni ekonomi macam mana? Kita dalam proses nak memperkukuhkan ekonomi. Okey lah. Dia jawab macam tu, hati tenang lah. Betul tak? Ini jawab. Oi, tak boleh lah. Kalau fikir dia orang boleh jawab, otak saya sakit. Tak nak, stres aku lagi. Jawapan kena bijak. Kita kena kayakan orang. Ekonomi teruk dan sebagainya. Yang terakhir, tuan-tuan dan puan, doa al-fuqara. Itu penting. Pemimpin ni dia kena selalu dapatkan doa orang fakir miskin. How? Dengan memberi bantuan. Kawasan-kawasan orang-orang susah, fikirlah. Memang nak bantu seorang-seorang kita tak mampu juga. Kerajaan boleh susah kalau semua bagi gitu je. Dia kena fikir sesuatu, laluan, jalan-jalan macam mana nak selesai. Tapi yang awam ni, penggunaan awam, laluan nak masuk kampung-kampung, besarkanlah jalan tu. Betul tak? Jalan lubang-lubang, baikilah. Mentang-mentang kawasan tu VIP tak lalu, berlubang. Saya tahu sebab kita pergi ceramah. Ceramah ni tuan-tuan, sampai kawasan kampung pun kita pergi. Masuk lubang bang, wabillahi taufik, tayar aku pecah. Tanya kenapa tak baiki ni? Oh, kata dah lama YB tak datang. Dengar-dengar, tutup dah baru ni. Tutup dah. Nak pilihan raya. Ini dipanggil buat kerja 5 tahun sekali. Ini tak payah. Patutnya orang susah-susah tu kau pergi tiap-tiap hari. Kalau kau tak mampu pun ada jawatan ke apa, suruh kau kita hantarlah orang. Betul tak? Baiki. Ni tak. Tu susah. Nak dapat doa orang susah macam mana? Nampak tak? Susah tu kan. Bukan senang jadi pemimpin. Tu sebabnya saya tak jadi pemimpin. Tu sebab saya tak jadi YB. Saya tak nak jadi ahli politik. Sebab saya tak boleh buat benda tu. Kalau yang boleh, dia cubalah buat. Kalau dah minat nak masuk situ, buat betul-betul. Tak? Datang masjid selalu. Orang masjid bukan nak minta duit selalu. Kita bukan ada duit bang. Tak? Tolonglah sampaikan ni kita punya atap bocor ni. Jadi buat kerja YB pergi lah cari. Tanya orang sana, tanya orang sini. Cari laluan. Mudahkan laluan. Mudahkan urusan. Tuan-tuan perempuan. Itu sebenarnya 4 lah benda. Benda ni nampak simple. Ulama sebut kena pilih seorang pemimpin yang adil, ulama yang amanah, orang Islam yang kaya, yang keempat kaya dan pemurah, yang keempat doa orang fakir miskin. Jadi sama-samalah kita tuan-tuan puan pilih yang terbaik daripada yang terbaik yang tuan-tuan tengok. Saya bagi garis panduan je. Saya pun adalah pilihan saya. Saya boleh bagi tahu tuan-tuan. Rahsia. Tapi tuan-tuan buatlah yang terbaik. Malaysia perlu lebih jauh ke depan. 5 tahun tuan-tuan. Nak boleh 5 tahun tu, kalau kita salah pilih, kita yang sakit. Anak-anak kita. Macam saya tak ada apa tuan-tuan. Gaji saya jalan bulan-bulan. Tak ada masalah. Naik pangkat lagi ada, alhamdulillah, insyaAllah. Tapi yang saya risau ni anak-anak kita ni. Peniaga-peniaga, pakcik-pakcik, makcik-makcik kat luar sana. Barang naik, orang tak beli. Tak. Roti canai naik, orang tak datang. Macam mana nak fikir tu? Tak. Risau kita. Doalah tuan-tuan. Mana tahu akan datang ni kan, buat satu polisi baru pula. Selalu gaji kita tak naik. Ini kali gaji menteri kena potong.
Itu bagus juga tu. Aku setuju tu. Tapi adakah benda tu akan berlaku? Masuk buku sejarah nanti tu. Susah nak potong gaji ni. Tengok YB naik gaji. Kan? Tak apa lah. Dia naik tak apa, tapi kena buat kerja. Ustaz Zahar Idrus pun tegur ni. Dibayar dia kata 7,000 sebulan. Kata, buat apa kata? Nak buat apa? Lah kali musapa. Dia tengking tu senyap orang semua. Tapi tuan-tuan dan puan, itulah ya. Saya menyampaikan, saya bukan apa, saya nak negara kita maju. Negara kita maju tapi agama tidak ditinggalkan. Itu penting. Pemimpin juga kena seorang yang hebat. Bukan mudah nak jadi pemimpin. Itu sebab Nabi SAW memilih untuk memilih pemimpin. Memilih daripada yang terbaik daripada yang baik. Jadi kita buatlah macam yang sama. Saya menyerulah tuan-tuan dan puan, banyakkan istikharah. Banyakkan membuat kajian ni. Tuan-tuan ada 5 hari lagi kaji. Siapa sebenarnya? Tuan-tuan jangan buat dengan nafsu tau. Dengan taksub tak jadi. Tuan-tuan kena buat dengan ilmu. Kajian, banyakkan bertanya. InsyaAllah kita nak yang terbaik. Dan tuan-tuan tengok rekod-rekod sebelum, tuan-tuan tengok juga. Itu penting. Sekarang ni tuan-tuan, saya bukan nak mengajar, kita nak kongsi ni. Saya pun, kawasan saya tu saya tengok semua back record. Semua kawasan saya 7 orang ke apa. Yang bebas semua aku letak tepi semua lah. Aku buang tong sampah semua dah bebas. Sekarang ni yang utama-utama ni, ambil, tengok macam mana dia punya latar belakang dia, kerja dia, kemasyarakatan dia macam mana. Itu penting ya. Kalau dia geng masjid, itu dah poin, dia bagi barakah tambahan tu dah ada dah. Geng masjid yang lepak masjid, tu suka tu kan. Kita nak yang macam tu pun bagus. Bukan saja dia bukan ustaz tapi geng masjid. Itu kita nak ya. Kita nak yang betul-betul cinta kepada agama, bangsa dan negara. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Semoga kita semua dapat pemimpin yang hebat. Itulah doa kita. Mintalah merayu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.